Kembali semula bersama kami dalam rancangan Rampai Pagi dan sekaranglah masa yang kita nanti-nantikan dalam segmen pembangunan masyarakat membawakan tajuk Jangan Bah Membuli. Jadi buli ini memang sering kali kita dengar dan sebenarnya ianya tidak boleh diambil ringan ya. Betul. Oleh kita ni. Perhatian yang serius perlu diberikan dalam perkara buli ini dan alhamdulillah tetamu kita di sebelah kiri Atul Yang Mulia Puan Nur Akilah binti Abang Abdul Aziz, pegawai kerja sosial bersama kita pagi ini untuk mengongsikan mengenai dengan perkara ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar pagi ini Puan? Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Kita Puan? Kami berdua dalam keadaan sihat sahaja pagi ini. Gembira rasanya dapat bersama dengan Puan Akilah pagi ini ya untuk membawakan tajuk Jangan Bah Membuli. Seperti yang Wali katakan, ini bukan diambil dengan pandangan remeh mengenai dengan buli ini dan juga perlu kita meningkatkan kesedarannya. Dan juga kalau perkataan buli ini memang kalau saya sendiri saya rasa geram. Tapi dalam geram-geram kita ni bagaimana sebenarnya kita ni untuk menangani masalah buli ini di kalangan yang berlaku kira-kiralah di peringkat umur. Jadi sebenarnya amat berkepentingan untuk kita mengetahui. Jadi untuk hari ini mungkin sebagai mukadimahnya Puan boleh menjelaskan mengenai dengan tajuk yang kita bawakan Jangan Bah Membuli. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak RTB khususnya Rampai Pagi lah kerana membukakan ruang segmen pembangunan masyarakat inilah. Jadi ini my first time, jadi sedikit nervous lah. Okey, saya dengan Nur Akilah selaku pegawai kerja sosial daripada Jabatan Pembangunan Masyarakat, daripada unit kanak-kanak lah khususnya. Jadi topik kita pada pagi ini merupakan salah satu masalah sosial yang sering terjadi ya. Kita pun selalu mendengar juga, mungkin pernah mendengar dari kawan-kawan ke tu, dari family lah tu pasal bulian ni. Jadi tidak asing lagi lah ni orang. Jadi seperti yang kita tahu macam yang Tuan katakan tadi ya, gejala bulian ni pun semakin berleluasa juga. Terutamanya di kalangan kanak-kanak dan remaja masaannya. Jadi bagi topik Jangan Bah Membuli ini, saya akan memfokuskan perbincangan kita gejala buli di kalangan kanak-kanak dan remaja lah, sebab mengikut skop dari kerja saya sendiri jua tua. Pengetahuan mengenai gejala buli ini sangat penting bagi para ibu bapa, guru dan masyarakat terutamanya untuk dapat kita melakukan intervensi yang sewajarnya ataupun yang sesuai itu dan memberikan untuk kita ni memberikan moral support juga kepada mangsa-mangsa buli yang masa inilah. Jadi dengan mengenali gejala bulian ni, dengan kita ni dapat tahu apa definisinya, jenisnya, cara mengatasi dan sebagainya, kita dapat membantu, mungkin dapat membantulah mengurangkan, menghentikan tindasan, melindungi mangsa buli dan juga dengan adanya pengetahuan mengenai bulian ni, kita dapat memberikan kesedaran tentang gejala tersebut lah. Jadi itu sedikit gambaran mengenai apa yang kita ni kan bincangkan pada pagi ini lah. Alhamdulillah ya, Jangan Bah Membuli. Itulah satu tajuk yang kita ni ketengahkan pada pagi ini. Mudah-mudahan akhir daripada perbualan kita ini nanti akan timbullah kesedaran di kalangan orang-orang kita ni akan betapa seriusnya berkenaan dengan isu buli ini ya. Baik, mungkin ada yang kurang mengetahui apa dia buli ini. Puan mungkin boleh menjelaskan definisi buli dan sebenarnya buli ini ada beberapa jenis. Kalau boleh dihuraikan dan juga dikongsi sama untuk pagi ini. Silakan Puan. Okey, terima kasih. Okey, jadi sebelum itu kalau boleh saya mendengar daripada penyampai-penyampai kita apa yang kita faham mengenai bulian ini. Apa definisinya daripada kita bulian ini? Kalau bulian ni menurut saya sendirilah, kalau di kalangan kanak-kanak mungkin mengatil, menganiaya ataupun menyaya lah selalunya, merendah-rendahkan, mengucap-ucap, memberi beban kepada anak-anak ini mungkin. Itulah kalau Atul sendiri. Kalau saya definisi bulian ni ataupun jenis-jenisnya banyak. Selain daripada buli daripada segi pemikiran mereka, fizikal,
dan juga mungkin perasaan. Itulah. Okey. Lurus ke tu? Lurus. Macam mana pandangan Puan? Macam saya pelang penyampai ni. Okey. So, ini menurut my research lainnya, menurut Dan Olweus, apa yang kita cakap itu memang ada kaitannya lah dengan bully. Memang ada termasuk juga dalam takrif yang saya jumpalah. Jadi menurut Dan Olweus, bully merupakan satu tindakan ataupun tingkah laku negatif oleh seseorang atau kumpulan kepada orang lain dengan niat untuk menyakiti mereka. So macam perbuatan yang baik lah, yang macam Ketani selalu asal Ketani mendengar bully ni memang satu perkara yang negatif lah. So memang indah baik lah. Dengan niat untuk menyakiti mereka. Yes, dengan niat kalau untuk dengan menyakiti. niat tidak menyakiti mereka. Itu ada kan saya terangkan gitu kan. Ada rupanya. Okay. Awal pertanyaan tu. Awal. Okay, siap. Jadi secara mudahnya bully ni juga ini ada lagi satu tambahan wordnya, tambahan perkataan, iaitu ditakrifkan sebagai perbuatan berulang. Maksudnya, ia indah terjadi sekali itu saja. Kalau macam sekali itu mungkin itu yang tidak tanpa tersengaja. nada niat macam tadi. Tapi ini ia berulang-ulang. Hari ini dibuatnya, besok dibuatnya, jual lagi. And then the same thing. Jadi perbuatan ini pun kalau difikirkan menyakitkan itu, sengaja menyakitkan itu boleh mencederakan mangsa. Sama ada secara fizikal ataupun secara mental. Contohnya macam ada tadi kita bagi contoh juga kali menumbuk ke tu, menulak, menendang ke tu, macam tu. And then dari segi kesihatan mental, ia pun boleh terjejas juga mungkin atas sebab ejekan yang kena lontarkan. Dari segi orang punya fizikal kah tu, macam itulah. Jadi tadi kita ada bertanya jenis-jenis bully ni apa? Jenis-jenis bully. So kita boleh melihat juga jenis-jenis bully ni ia ada terdapat beberapa jenis yang berbeza. Okay? Seperti fizikal, lisan, cyberbully dan sebagainya lah. And then jenis bully ni ia bertindih ni kalau kena buat. Indah semestinya orang yang membuli itu semestinya ia membuat bully secara fizikal saja. Bertindih dengan bully secara mental juga lah. Namun pada pagi ini untuk perbincangan kali ini saya mau fokuskan kepada dua jenis bully sajalah, iaitu secara bully secara fizikal dan bully secara emosional. Bully secara lisan. Okey. Jadi bully secara fizikal ini ia luas jenis ia luas sama jenis yang paling jelas lah. Okey, ia melibatkan sebarang serangan ke atas badan seseorang itulah. Dan asal kita ni mendengar anak ni kena pukul ke tu, dalam mindset kita ni sudah ia merupakan satu bully, satu gejala bully lah tu. And then yang macam saya cakapkan tadi, ia bertindih kan, so ia boleh berlanjutan kepada isyarat tangan yang tidak sesuai. Itu contoh serta mencuri ataupun merosakkan barangan milik mangsa, ataupun boleh dikirakan katanya ni bully secara fizikal lah, sebab ia mengambil sesuatu itu. Jadi ini pun ada menurut kajian Silva MA et al 2013 menunjukkan bahawa lelaki lebih cenderung untuk terlibat dalam gejala bully secara fizikal berbanding wanita. Dan pada pendapat saya mungkin sebab lelaki ini dorang rasa dorang ada kuasa dan dorang maskulin. So macam senang saja dorang kan pick up on orang yang lagi lemah daripada dorang. Macam itulah. Okey, yang kedua tu bully secara lisan. So bully secara lisan ni ia melibatkan penggunaan perkataan ataupun bertulisnya dengan tujuan menghina ataupun menakut-nakutkan mangsa. Okey, ini termasuk juga panggilan nama, mengusik, macam kita begitu tadi menyayakan tak? Mengusik, mengugut sama apa tu? Mengejek dengan kata-kata kesat mengenai dengan diri dorang yang lemah inilah. Okay. Apa ceritanya kalau mangsa tu membalas balik? Adakah itu dikira bully? Okey, itu masa ni masih lagi ada beberapa pendapat lah. Ada yang cakap kalau untuk self defense ni
lebih baik dibuat. Tapi indah sampai macam yang saya katakan tadi, kalau bulian ni ia balik-balik happen bah. Macam tu. So itu untuk self defense. So for pendapat saya sendirilah atau belum lagi boleh kita ni katakan membuli semula, sebab ia bukan untuk sengaja menyakitkan orang itu. Sebab ia mempertahankan dirinya. Mempertahankan dirinya saja. Macam itulah. Alhamdulillah ya. Mungkin juga perkara bulian ni sebab kalau Ketani Indah melayan bagi mereka yang membulian ni disebabkan eye contact Ketani. Sebab berlaku belum lama ni anaklah katanya asal saya melintas naik ke kelas kena sanggap. Sanggap, kemudian kena tolak dan sebagainya. Ini melawan. Kali cari alternatif lain selain daripada adukan kepada guru. Katanya Indah berani. Okey, dapat. Mungkin disebabkan eye contact. Sebab kadang-kadang ada muka Ketani ni macam muka orang yang temeng. Macam tu. Jadi orang tu mungkin sakit hati kan dan sebagainya. Jadi cuba alihkan pandangan kalau kamu berjalan. Cuba dalam seharian ni, esoknya. Kalau ada dalam masa 3 hari, meaning okey. Jadi eye contact tu elak dan jangan rasa marah. Itulah cara yang boleh saya beri nasihat kepada maklum anak lelaki kan. Ditakuti mereka memukul balik. Seperti yang Puan katakan ya. Yes, betul. Tapi itu bukan dikirakan membuli balik. Yes. Jadi itu adalah untuk mempertahankan diri mereka. Apakah pandangan Puan mengenai dengan kenyataan tadi buli tidak sengaja? Ada di bandar buli tidak sengaja ni? Okey, so buli tidak sengaja membuli ya. Okey, kebanyakannya kes berlaku sebab terbiasa dengan keadaan macam itu. Maksudnya mungkin di rumah sendiri ya, ibu bapa membuli anak secara tidak sengaja. Maksudnya macam okey, ibu bapa di rumah ada kuasa untuk macam menyuruh anaknya membuat anilah, membuat atulah, tapi sebenarnya niat Ketani itu untuk menolong diorang, mengajar juga tu. Tapi mungkin pengambilan anak-anak ni lainlah. Sebab macam mungkin dulu sebelumnya pernah kali kena suruh oleh kawan-kawannya cuma tu balik-balik dibuatnya. Sekali di rumah pun akan suruh je macam tu. So ia fikir mungkin diorang dapat rasa yang barang ni mungkin normal. So kalau aku buat arah kawanku macam ni, besok ni dia jawab apa ni. Macam itulah fikirannya. Jadi tapi ini bukan satu alasan untuk kita akan menyuruh orang untuk melakukan sesuatu yang indah baik. Untuk kita ni lah tu macam mengambil kesempatan lah tu. Macam contohnya yang tadi tu yang kalau di rumah anak ni biasa sudah kena suruh-suruh oleh abang kakaknya tu sebab diorang lebih tua daripada ia. Jadinya macam di sekolah boleh jadi anak ni macam ia berjumpa anak-anak yang lain yang muda daripada ia yang ia rasakan boleh disuruh-suruhnya untuk membalikan. Contohnya kan kadang-kadang ni kadang-kadang kau ke kantin balikan tapi lepas itu macam nyanyat dia. So esoknya dibuatnya lagi. Tapi macam baginya perkara biasa. Perkara biasa. Tapi ia indah tahu apa rasa orang yang disuruhnya ni. Mungkin kalau ia membalikan itu sibuk-sibuk ia akan membalikan itu, ia indah sempat makankah apakah, ia pun indah ampit makanankah, kita ni indah tahu kan. Jadi tapi kita ni indah boleh salahkan 100% kepada anak itulah. Sebab ia tahu ia indah sengaja membuli itu. That's why Ketani sekarang ada lagi tu saya akan explain kenapa Ketani ni mesti jadi contoh yang baik kepada anak-anak ni lah. Boleh tidak sengaja ya. Tapi sebenarnya ini bukan tiket sebenarnya ataupun alasan ya untuk mereka melakukan perkara-perkara inilah ya. Tetapi itulah kebiasaan dari rumah terbawa-bawa ke sekolah sehingga melibatkan orang di sekeliling mereka ya. Jadi saya rasakan tindakan yang bijak adalah untuk memberikan kesedaran kepada anak ini tadi bahawa perkara tersebut adalah bukan perkara yang biasa ya. Betul. Jadi wali ada terasa kena buli tidak sengaja? Saya mungkin membuli secara tidak sengaja lah ya. Maksud saya memanglah kalau dari sudut pandang si pembuli ini yang bukan sebenarnya kan membuli itu lebih strategi untuk menghantar satu orang membeli nindah makanan untuk makan bersama daripada datang beramai untuk beruhung-ruhung sana batur dan juga berbaris. Kan? Jadi ia berbalik semula kepada cara berfikir itu strategi mengantar seorang untuk makan bersama, besok giliran seorang lagi kah? Seorang lagi ya. Ini mesti kenangan masa di sekolah. Mesti ada kali pengalaman. Pengalaman di sekolah. Okey. Jadi di sini Puan ya, mungkin Puan boleh mengungsikan apakah yang boleh dilakukan untuk menghentikan buli dan juga mungkin ada tips yang boleh mengelak daripada dibuli ni. Okey. Jadi antara cara-cara yang boleh dibuat untuk menghentikan membulian ni. Ini tips untuk mangsa ni.
Yang boleh dibuat oleh mangsa lah ya. Untuk menghentikan buli. Untuk orang lah juga yang sekelilingnya tu jual lah. Elakkan menjadi penonton kegiatan bulian ni. Kadang-kadang ada kata ni, kalau kanak-kanak macam dorang melihat ada kawan dorang ni kena bully kan, dorang lihat saja sebab dorang indah berani untuk interfere. Dorang indah berani untuk masuk campur nya orang. Jadi macam ada juga masa ni kena viralkan macam berakam lah. Macam tu. Cuba elakkan untuk membuat perkara itulah. Jadi kalau boleh macam untuk mereport dengan cepat as soon as possible kepada orang kalau di sekolah kepada guru-guru yang bertanggungjawab dalam hal anilah. Jadi diorang boleh merujuk kepada yang lebih tahulah pasal yang buliannya. Jadi yang kedua mungkin jangan ikutkan orang ramai. Mentang-mentang ketania tu rasa macam supaya indah kena bully juga. Cuma tu. Jadi kita ni ikut kelompok yang besar ni, kumpulan yang membuli orang ni. Jadi jangan ikutkan orang ramai anilah walaupun itu macam kiranya di sana dorang yang paling berkuasa kan. Sebab makin ramai yang ikut kumpulan itu, makin dorang rasa dorang itu benar-benar berkuasa juga. So lagi senang dorang menyebar luaskan gejala buli dorang inilah macam itu. And then keluar daripada cuba yang sudah termasuk ke dalam kegiatan bulian ni, cuba keluar daripada kumpulan itu and dapatkan bantuan. Macam yang saya cakapkan tadi, mungkin kalau di sekolah limited lah boleh mendapatkan bantuan daripada guru disiplin ataupun guru kaunselor untuk mendapatkan nasihat-nasihat yang boleh dorang buat after this dengan yang cara baiklah. Sebab macam apa yang saya tahu juga, kalau orang mereport ni selalunya kena balik ni oleh orang yang kumpulan yang membuli tu. Jadi mungkin ada baiknya jangan membuat tindakan melulu juga. Minta dulu nasihat daripada macam kaunselor selalunya kaunselor minta nasihat daripada bis dorang macam mana untuk meleraikan macam the conflict di kalangan dorang inilah. Okey. Ada lagi tips yang boleh dikongsikan? Mungkin itu saja tips. Itu saja, alhamdulillah ya. Tips bagaimana cara untuk kita ni menghentikan buli ya. Jadi kita ni selaku orang di sekeliling sebenarnya berperanan besar juga ya dalam sama-sama menghentikan kegiatan buli yang berlaku ya di hadapan mata kita ni. Tetapi betul juga seperti kata puan tadi ya, kita ni jangan membuat tindakan melulu. Terus saja kita ni mereport siapa membuat laporan dan nanti si pelapor ini nanti akan dibuli kembali oleh si pembuli ini tadi ya. Tapi berjumpa dengan kaunselor, mungkin kaunselor itu boleh mendatangi pembuli itu sendiri dan memberikan nasihat dan tindakan-tindakan selanjutnya ya. Jadi ada juga kita dengarkan yang membuat laporan kepada para ibu bapa untuk berkongsi. Alhamdulillah ini adalah amalan sihat ya daripada si mangsa. Dapatlah kita ni mengetahui apa yang mereka alami ya di alam sekolah mereka mungkin dan sebagainya ya. Apa peranan ibu bapa dan juga kawan-kawan dalam sama-sama membentras gejala buli ini? Mungkin pertama dari ibu bapa dulu, apa yang boleh selaku ibu bapa lakukan untuk memastikan keselamatan anak mereka ini tadi? Okey. So peranan ibu bapa ni ini yang kalau kanak-kanak yang mula-mula dilihatnya dulu memang ibu bapanya lah. Sebab dari keluarga sendiri kan. Jadi ada ungkapan ni anak ni ibarat kain putih. Jadi ibu bapa yang mencorakkannya. That's why ia important lah, that's why ia penting. Okey. Jadi peranan ibu bapa ni yang mula-mula sekali cuba memperkukuhkan lagi institusi keluarga itu. Sebab institusi keluarga ni dorang perlu mempraktikkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian bis dorang ni. Jadi hal ini berlaku sebab nilai-nilai murni ini ia penting kepada seseorang itu, kepada anak-anak dorang supaya dorang indah terjebak dengan perkara-perkara ataupun unsur-unsur negatif. Jadi semua macam apa-apa saja nasihat yang kita ni bagi anak-anak tu memang dari awal sudah dorang akan menggunakan pakai nasihat itulah. Apa pandangan puan sendiri yang ibu bapa datang marah-marah ke sekolah akibat anak mereka dibuli? Okey. Daripada pendapat saya memang
sewajarnya pulang kalau ibu bapa tu marah datang, tapi salah juga sebab yen dah tahu apa sebenarnya yang berlaku. Macam tu. Jadinya kalau orang boleh fikir mindset kita ni, balik semula kepada kita ni punya mindset lah. Macam jangan terus-terus melulu teruskan membuat sesuatu tindakan itu tanpa bertanyakan dulu apa sebenarnya terjadi. So bila kita ni mengenal pasti sudah apa masalah yang sebenarnya happen, dan dari sana kita ni dapat tackle, okey sebenarnya anakku yang berulah, anakku yang membuli. Okay, jadi apa yang kurang dari aku sebenarnya untuk anakku ni? So maybe ia boleh cermin dirinya sendiri itu juga untuk mengajar anaknya ani lagi lah lepas ani macam tu. Itu daripada ibu bapa. Kawan-kawan macam mana ni? Kalau kawan-kawan, jadi selain daripada ibu bapa, kalau di sekolah kawan-kawan best friend, kata ni ada best friend kan, selalunya dorang yang paling hampir lah dengan anak-anaknya. Kalau ada mangsa tu apa, jadi sebagai seorang rakan yang bertanggungjawab juga, kita mesti menasihat dorang, patut menasihati rakan-rakan dorang itulah dengan dorang boleh bagi motivasi juga supaya indah terlibat dalam kes buliannya. And then yang kedua yang selalu kita ni mungkin pernah mendengar, jangan jadi batu api. Macam okey, ia tahu sudah kawannya ni ada problem on this dengan nenek-nenek sekian problem. Lepas tu jadi batu api arah kawan-kawan yang lain itu. Jadi terdengar tak orang yang akan membuli ni. Jadinya dorang tahu mana kelemahan kawannya tu. Sedangkan dia kawan baik, ia kawan baik kan. Macam kena backstep rasanya kan tu. So cuba jangan jadi batu api lah macam tu. Okey, Itulah rakan sekeliling juga ya, memainkan peranan yang penting. Soalan terakhir pagi ini Puan, apa nasihat Puan sendiri yang boleh berikan kepada anak-anak dan juga remaja mengenai dengan buli ini? Okey. Jadi pengetahuan bulian ni alhamdulillah semakin tersebar luas sudah. Walaupun masih lagi kita ni melihat gejala-gejala ni berlaku, gejala bulian ni berlaku. Jadi nasihat saya kepada anak-anak dan remaja-remaja di luar sana, jangan membuli. Tidak ada faedah yang kita ni dapat juga daripada melakukan perkara itu. Sebaliknya maybe ada akibat yang buruk daripada untuk masa depan dorang daripada membuli itu. And then saya ingin tekankan juga kepada mangsa-mangsa buli di luar sana, jangan takut untuk bersuara. Kalau sekiranya kamu rasa kamu ditindas, kamu dibuli secara fizikal atau secara mental, cuba dapatkan bantuan secepat yang mungkin, as soon as possible lah. Boleh dapatkan bantuan daripada guru-guru disiplin, rakan-rakan, ibu bapa juga terutamanya. Jadi kalau ada bantuan daripada ibu bapa, maybe ibu bapa boleh melaporkan kepada guru untuk anak yang membuli ini diambil tindakan yang sewajarnya lah. Okay, jadi setiap anggota masyarakat mestilah sama-sama bagai aur dengan tebing dalam mengatasi masalah ini. Selain itu, para pelajar juga perlu diberi kefahaman lanjut berkenaan kes bulian inilah. Dengan itu, sekurang-kurangnya dorang dapat memahami aspek buli dan mengelakkan diri daripada menjadi pembuli ataupun menjadi mangsa buli. Akhir kata, jangan membuli. That's why ada adalah tajuk itu. Jangan wali membuli. Kan? Betul sekali, jangan membuli. Saya suka dengan tajuk ini. Mudah-mudahan timbullah kesedarannya di kalangan anak-anak kita ni, bukan saja buat si pembuli, malahan juga yang dibuli ya. Akan betapa pentingnya isu buli ini. Jadi bangsa-bangsa buli di sana mungkin bolehlah membuat laporan dan juga sebagainya ya, dapatkan nasihat daripada pakar tentang permasalahan yang mereka hadapi ya. Dan buat si pembuli mulalah berubah ke arah kebaikan ya. Tidak ada kenangan-kenangan manis yang dapat dibawa di usia dewasa nanti ya, dengan tindakan auda membuli pada hari ini. Ribuan terima kasih Puan Nur Akilah bersama kita pagi ini dalam segmen pembangunan masyarakat. Suka saya dengan perkongsian pagi ini. Mudah-mudahan kita ini akan bersama lagi di lain kesempatan Puan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.